Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Dunia Insan Kreatif, sebuah rancangan temu bual mingguan mengenai industri kreatif yang disiarkan secara eksklusif hanya di TVS. Saya Tony Yusof, pengacara anda. Minggu ini kita akan mendalami dunia seni persembahan dan kita akan bersama-sama dua penari muda dari Bumi Kenyalang yang gigih memperjuangkan seni persembahan tarian tradisional dan contemporary di pentas dunia. Jika kita lihat, penerimaan masyarakat terhadap nilai estetika kesenian dan kebudayaan masih agak rendah dan sering dipinggirkan. Ini mungkin kerana nilai estetika sesuatu itu agak subjektif dan bergantung pada individu. Oleh kerana itu, satu karya kreatif agak sukar dinilai dalam konteks komersialnya. Pada minggu ini kita akan mengupas tahap pemahaman, persepsi dan apresiasi terhadap industri seni persembahan oleh masyarakat hari ini. Jangan ke mana-mana. Kali ini kita bersama-sama seorang penari dan koreografer yang berasal dari Limbang, Sarawak. Kerjaya beliau bermula seawal tahun 2010 dan pada tahun yang sama beliau telah melanjutkan pelajaran di Aswara, Kuala Lumpur, dan pada tahun 2017 beliau melanjutkan lagi pelajaran beliau dalam seni tarian di NYU ataupun New York University. Dan kami berbesar hati kerana beliau sanggup berjumpa kami dan ditemu ramah dalam studio hari ini. Here with me is Encik Razman Sarbini. How are you, Razman? I'm good. How are you? I'm good, bro. Thank you so much for inviting me here. Thank you for making it. Boleh tak terang sikit macam mana kita berjumpa dulu? Waktu tu membuat satu projek yang sama, iaitu Royal Arts Gala. Royal Arts Gala, yes. Waktu tu kita membuat persembahan di Istana Lama, sekarang ni dikenali sebagai Museum Istana. Waktu tu kita sama-sama rehearsal dekat Aswara. It was a big crowd, Big crowd, very important crowd. Big important crowd. Yeah. Dengan cast pun meletup-letup semua, termasuklah dia. Yeah, it Tahun was berapa amazing. Tahun 2015. Right after I graduated Aswara on that time. It was amazing. It was amazing experience. Amazing. Right? Yeah. And I've been following your career. You went to New York University after that. Thank How was you the so much. experience? Okay, the experience for me in New York is amazing. New York is just like people say, it's a big apple, right? If you can make it over there, you can make it everywhere, basically. Okay. And also like it's the big place. For me, it's like one of the biggest place for the art industry in New York. So I am really like bertuah lah kalau I pergi waktu I belajar dekat sana. And so saya belajar dekat sana dekat New York University, and I got full scholarship, full funding daripada Yayasan Sarawak, Yayasan Tunku Abdul Rahman. On that time, I'm really like really berbesar hati dan sangat like tak tahu nak cakap terima kasih dengan because the yuran is really expensive. Scholarship, Tunku Abdul Rahman scholarship is very It's susah nak dapat. Yes, susah nak dapat, is very prestigious. So Yes. I am the first candidate daripada performing art yang diorang percaya untuk bagi full scholarship. So, You're the first I'm candidate. the first one. Wow, bukan calang-calang orang. Okay. Boleh tak cerita sikit tentang latar belakang macam mana boleh minat menari dan sebagainya? So, mula-mula saya minat menari. Waktu tu saya tengok Certain Can Dance America on that time. Wow. Pada 2009 tau. Okay, 2009. It's very late. On 2009, waktu tu I umur 17 tahun. So, bila I tengok Certain Can Dance tu, I fikir macam wow, because I was an athlete before. I'm very active dekat sekolah kau. Olahraga lah, basically. So, after I tengok Certain Can Dance tu, I'm macam wow, this is something like sesuatu yang saya boleh buat tau, sesuatu yang I berminat sebab it's very athletic waktu tu. Waktu tu adalah contemporary dance. I tengok it's not traditional Sarawakian or Malaysian traditional dance, not that. So bila I tengok tu, I was decided tau macam okay, maybe this is something that I want to do in my life, you know. It's just like kita main macam main judi, bertaruh lah. Kalau I dapat lah. Kalau I tak dapat, that's it. My life is over, right? So I audition waktu tu dekat Sarawak untuk Aswara. I tahu Aswara, and then after that I audition in 2010 on that time without any background of dancing. Right? Oh, wow. I just audition pergi Kuching, dari Limbang ke Kuching. I naik bus. It's 20 hours tau naik bus. Dari Limbang ke Kuching naik bus. 20 jam.
So I just like, okay, this is it, right? So and then I auditioned over there, and it was so funny, and I don't even know what type of dance. And they asked me like, what do you do? I'm like, I don't have any dance background, but I do aerobic before, so at least I can move a little bit, right? Right. So yeah, since then I got accepted, and then after that I went I went to Asawara. So from that my career like started. I built my career, like Right. blooming my career. Tapi yeah. sebelum tu memang ada minat juga dalam tarian lah. Not really. Oh, kira Tak pernah, tak minat pernah. tu lambat datang. Berminat tu lambat datang. That's why I kata sebab I percaya yang every human ni dia lahirkan dengan bakat seni, you know. Tapi kita tak tahu sama ada kita tahu bakat tu atau tak tahu. Sama ada bila kita nak mengetahui bakat tu is depend on yourself, how to wanted to explore yourself kan dengan bakat seni yang ada pada setiap manusia. When I was in New York, I not only like got studied there. I mean, I studied over there, right? But and also I was working in Broadway. After I graduated, I got because I auditioned in Broadway. Ya. So I got it. I was like working in the new vessel. You know, they're called the Shaft. Is like the latest tempat performing art terbaru dekat New York, which is like in the world. And you had to experience, you got a chance to Yes, experience that. I got a chance to experience that. Seni tarian ni, dia boleh dikatakan antara seni tertua dalam sejarah dunia. Betul. Kan? Namun, kalau kita tengok sekarang, ramai yang menganggap ia lebih sebagai satu aktiviti rekreasi. Dan mungkin ada yang menganggap ia tak perlu dipelajari ataupun tak sesuai untuk diangkat ke peringkat universiti dan sebagainya. Right. Kan? Dan apa pendapat Rezman tentang ni? Well, for me, like kita, for example, we live in Sarawak, right? Kita penuh dengan culture, kita penuh dengan bangsa, agama dan budaya. So setiap bangsa, budaya, agama ni kita punya sendiri adat istiadat. Okay, adat istiadat, and then kita punya culture. So setiap culture tu kita ada dance, tarian. So tarian itu adalah kita punya sejarah. So when we understand this dance is like from other community daripada bangsa-bangsa lain, that means we also learning from other culture. Other cultures, you know, yeah. you understand Yeah. what I mean? Yeah. Sebab that is the real life, because dia buat sesuatu tarian itu berdasarkan atas sebab tertentu. Contohnya macam Melanau, dia ada tarian mengubat orang kan? Tarian mengubat orang. So dia membuat tarian itu, bukan membuat. Tarian itu terjadi disebabkan proses pengubatan orang. So dia ada sebab-sebab tertentu. For me, this is very important for young generation right now, sebab kita tak nak benda ni luput telan zaman, orang kata. So kalau kita tak tahu benda ni, orang lain tak tahu. So macam mana kita nak memperkenalkan benda-benda macam ni di pesada dunia? Kita kembali selepas ini. Saya percaya macam awak pun datang daripada komuniti yang sama seperti saya, yang di mana tarian ni tak boleh cari makan lah, dia tak perlu nak pergi belajar, pergi universiti lah, dia benda yang boleh dibelajar di rumah je ataupun dengan kawan-kawan. Macam mana kita nak ubah persepsi ni? Okay, so untuk tarian macam ni, sebab okay, I come from like dance education. So if you want to be professional, like if you want to be dance as your career, you have to go to the dance education, you know. Yes. It's very important. So you will know abroad, and also dance education plus experience in professionally. I mean, experience. It's not macam, you know, biasa-biasa je, like professional. So that means you know what is the real world outside from education. Kalau education sahaja, good, but it's not good enough because you don't know what is, kita tak tahu apa kalau teori saja tak cukup, kena ada praktikal juga. Kena ada praktikal, memang praktikal, dan kena ada experience outside bekerja dengan profesional. Akhir kata, apakah advice ataupun nasihat yang awak boleh bagi dekat anak-anak muda kita yang mungkin nak berkecimpung dalam bidang tarian tari. ke? Okay, so my advice kepada anak-anak muda yang nak berkecimpung dalam bidang tari, so korang kena pursue, bila korang tahu korang ada bakat, korang kena pursue, dan
you have to really work hard, jangan malas. Ya, sebab kita dalam praktikal, kita berkecimpung, kita membuat sesuatu karya dalam praktikal, badan kita kena buat every day. Contohnya kalau orang pergi gym kan, orang tak akan buat pergi gym like once a week or twice a week. So body dia tak geleber kan, masa tak ada. So you have to be consistent. So that is the real challenge for me as a dancer, and for you if you want to be a dancer. That's the real challenge. You have to be ready. And also dancing is not an easy job. It's not an easy work. So you need to really like work hard and know where you want to go and what you want to do as a dancer. So and then you can channel your mind into that area. Kalau macam saya, kalau saya tak channel saya punya pemikiran terhadap international level, mungkin saya punya tak sampai New York sampai lah. ke New York sana. Tapi saya dah memang dari awal-awal saya dah channel dah. Okay, saya nak pergi Amerika. Saya nak pergi Amerika. So saya memang kerja keras untuk tu, memang kerja keras sangat. Saya ingat lagi masa saya pertama kali jumpa awak, sebelum masa tu setahun ke 2 tahun sebelum awak pergi New York. Jadi saya boleh tengok dalam pengalaman saya bekerja dengan orang, saya boleh nampak awak punya attitude memang nampak macam orang yang akan pergi jauh pada masa tu. Terima kasih. Tapi attitude tu penting lah. Attitude kena jaga. Dari situ, cuma dari attitude dengan korang punya disiplin yang boleh buat korang pergi jauh. Kalau tak ada. Sebab dancing is very competitive. Kalau dekat luar sana, dekat Malaysia, bagi saya disiplin juga. lah. Disiplin diri kena tinggi. Betul. Sebab dia nak, yalah macam awak cakap, kena hari-hari jaga badan ni, bukan saja nak nampak cantik, tetapi untuk conditionkan diri kita supaya kita bersedia untuk nak buat physical movement yang kalau kita tak ni, kita tercedera. Betul. Bila kita tercedera, kita dah tak boleh kerja. Betul. Kan? And also macam mana kita nak practice diri kita untuk jadi bagus. Sama juga macam tu. Contohnya kalau kita macam buat karangan, kalau kita menuliskan, kita tak akan menulis sekali terus jadi bagus karangan. Tak kan, kita akan buat banyak kali kan untuk bagi dia, oh it's nice, it's ready to read, it's ready to publish. Sama juga macam menari. Sama, you have to practice to get better. Thank you so much. Yeah. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Razman kerana sudi bersama kami di studio hari ini. Sama-sama. Thank you so much. I'm glad. Thank you. Thank you. Terima kasih. Kita bersama seorang anak muda dari Kuching, Sarawak yang juga merupakan seorang graduan dari Akademi Seni dan Budaya Aswara. Beliau mendalami jurusan seni tarian dan telah banyak terlibat dan memenangi pertandingan tarian di dalam dan di luar negara. Sekarang, beliau memikul tugas sebagai pengarah artistik Kumpulan Legasi Seni Kuala Lumpur, sebuah kumpulan kesenian tradisional yang telah banyak memenangi pertandingan tarian di seluruh negara. Saya berbesar hati kerana beliau dapat berjumpa kami di studio hari ini. Yang berbakat besar, Muhammad Yunus Zainal Abidin. Apa khabar Yunus? Alhamdulillah, saya khabar baik. Baik, okey, boleh terangkan sikit latar belakang Yunus pada untuk penonton kita lah. Okey, saya Muhammad Yunus, saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Saya start belajar menari ni memang dia kecil lah, memang kecil kata orang, tapi hanya sekadar minat. Kecil tu waktu saya start waktu darjah 5 macam tu lah. Memang tapi sekadar minat lah sebab kita belajar kelab kebudayaan kat sekolah kan. Habis tu sekolah mana ni? Dulu saya sekolah dekat St. Thomas. St. Thomas Kuching, sekolah SMB St. Thomas. So saya banyak belajar kat situ lah. Saya banyak belajar menari kat situ, tapi sekadar berminat menari sebab waktu tu mungkin sebab nak belajar, nak masuk pertandingan ke apa kan, nak jumpa orang-orang. So kat situ, and then habis dia belajar tu saya menyambung pengajian. Dulu saya belajar kat UiTM dulu. UiTM saya belajar seni teater lah, filem. Maksudnya dekat Vita Yes, kat Vita, betul. Kat Vita Pencak Perdana tu kan. And then saya habiskan belajar, and then saya sambung Aswara. Bila dah masuk Aswara tu baru saya tengok macam wow, memang bukan saja belajar menari, tapi belajar teater, nyanyian. Dia banyak lagi cabangan cabang seni yang boleh dipelajari. Banyak pok nak dibelajar. Jadi susah. Bila peralihan daripada penari ke koreografer ya. Oh, okay. And then
Kita beli waktu kat Sarawak, kat apa, Aswara yang nak. And then Terus bahasa Sarawak tu. Sabar. Teruskan. Dekat Aswara tu kita belajar menari, and then tapi kata orang figure kita sebagai penari tu tak mencukupi lah, tak mencapai piawaian. Kita kembali selepas ini. Jadi macam mana Yunus boleh dari awal tu ada minat ataupun ada inspirasi untuk menjadi seorang penari? Okey, nak cerita pasal inspirasi ni, kita pun tak sangka sebenarnya inspirasi kita boleh ada di tahap ini. Tapi dulu pun nak cakap inspirasi, kita tak ada terinspirasi dari mana-mana. Kita suka tengok macam cantiknya tarian ni, tapi kita tak bagi tahu pun yang sebenarnya tarian ni dicipta oleh orang-orang ini, orang yang hebat kan waktu tu. So I tak tahu pula benda-benda tu boleh inspirasikan I untuk satu koreografi tu, untuk satu karya yang I cipta sampai boleh menang. Ada je yang kalah sebenarnya kan. Tapi alhamdulillah lah, memang lumrah lah, ada menang kadang-kadang kalah kan. Tapi macam mana Yunus boleh terjebak dengan tarian tradisional pula? Memang ada jiwa lebih kepada tradisional ke apa? Yes, waktu zaman Aswara dulu kita belajar lah, bukan takat tradisional, tapi kita belajar contemporary, kita belajar ballet apa semua kan. Tapi kata orang jiwa kita lebih suka benda yang halus, benda yang sentimental value dia sangat lembut, macam very Melayu lah, kita kata orang masyarakat timur kan. I love gila benda-benda macam ni, and then kat situ lah I belajar tarian-tarian tradisional, tarian-tarian Melayu. Tapi waktu I dekat Sarawak dulu pun I banyak juga belajar tarian-tarian etnik, sebab memang starting I menari tu pun tarian-tarian etnik Sarawak kan. So tarian etnik Sarawak ni kata orang membantulah inspirasi saya untuk lebih cenderung kepada traditional punya tarian lah. Pendek kata tarian tradisional tu lebih dekat pada hati lah. Yes, kan? of course. Sekarang ni kita mengalami budaya popular lah kan, yang telah mempengaruhi semua golongan masyarakat, tak kira yang muda, yang tua ataupun kelas sosial yang berlainan, semua terpengaruh dengan budaya pop. Yalah, nama pun budaya pop daripada popular kan. Betul. Dan bagaimana kita nak membawa seni tarian tradisional kita untuk terus diminati kembali, terutamanya pada generasi muda kita, macam dia masih tak sampai lagi ke generasi muda untuk memartabatkan lagi tarian tradisional kita. Actually zaman sekarang orang dah tahu tau, maksudnya orang dah tahu apa itu kebudayaan, apa itu tarian sebenarnya. Ramai orang dah macam mana dapat kebelakangan ni dia ada satu macam kependedahan tu dah lebih disebabkan platform-platform yang kita cakap tadi. Betul. Kan? Actually ada orang yang tak tahu pun jadi tahu. Maksudnya sekarang ni macam sekarang saya buat atas talian bengkel tadi. Oh, okay. Saya dengan kawan-kawan saya lah daripada kumpulan lain juga kan. Bayangkan kita orang punya benda tu sampai dekat Brunei pun orang nak join. Oh. Kita orang tak sangka macam kau pun nak tahu tarian Malaysia ke? Jadi kat sana pun ada. Yang menarik di sini bagi saya lah, walaupun pandemik ni telah macam macam buat bukan setengah, memang ramai penari tak boleh buat performance dekat atas stage dan sebagainya. Sebab tak ada event, tak ada majlis dan majlis keramaian. Tetapi dalam pada masa yang sama dia telah mencungkil kebaikan-kebaikan macam ni. Betul, dia saya cakap benda ni pandemik ni banyak gila positif side daripada negatif side dia. So, cara kita ni lah kata orang menyebarkan ilmu tu je lah yang berlainan. Dan saya boleh dapat tahu daripada interview ni yang Yunus ni sebenarnya seorang yang sangat-sangat optimistik. Di kala pandemik tengah menyebabkan kita ramai yang kemurungan, awak boleh nampak dia punya positive side. Ya, actually semua orang pun dapat rasa kesan dia kan. Yeah. Saya pada peringkat awal pun saya dapat rasa kesan dia macam
Sampai saya pun kena jual kostum kan. Nak cuba sebagai nak survive. Sebab kita nak survive. Kita terpaksa diversify. Yes, betul. Terpaksa berkorban. Yunus boleh kongsikan tak apa perancangan untuk aktiviti ataupun projek selepas ni ke yang akan datang? Ada? Okey, banyak sebenarnya projek tu sebenarnya. Tapi buat masa sekarang banyak yang tergendala lah. Tapi kita orang ada buat, saya bersama kawan-kawan saya ada buat satu projek atas talian, persembahan talian. Tapi dia talian tradisional lah, tradisional masyarakat Melayu macam tu. Okey. Kita akan buat satu produksi Hayat, nama produksi tu Hayat. Atas talian, asalnya dalam bulan Mac, awal bulan Mac kot akan dikeluarkan lah. Kita akan launch benda tu kan dekat YouTube. Kita akan memperkenalkan tarian-tarian Malaysia, tarian-tarian bukan Malaysia, tarian tradisional Melayu yang ada Malaysia. Saya akan banggakan Sarawak, jangan risau. Bagus. Saya suka idea Hayat yang daripada generasi yang sebelum ni sampai ke generasi sekarang. Yes, betul. Yang terakhir sekali, ada apa-apa kata-kata nasihat kepada generasi anak muda kita yang mungkin berminat nak jadi seorang penari juga? Okey. Jadi menari ni kita kena start daripada hujung jari kaki sampai hujung jari kepala. Kadang-kadang kita kena berkorban apa semua tu. Saya pernah je patah kaki waktu menari, patah tangan apa semua kan. Tapi itu part of kita, kata orang, career kita kan. Kerana kita nak teruskan. Dia memang susah. Dia bukan kita yang dapat gaji bulan-bulan 5-6 ribu pun. Tapi kalau kita ikhlas buat benda macam tu, sebenarnya career tu kita dah tak fikir dah. Kita fikir kita minat buat benda tu. Kita ikhlas buat benda tu kan. Yes. Memang dunia seni ni dia tak mudah. Janganlah jadi penari. Dunia seni jangan je. Okey, terima kasih Yunus. Sama-sama. Terima kasih. Itu dia Muhammad Yunus Zainal Abidin, penari, koreografer dan pengarah artistik Kumpulan Legasi Seni Kuala Lumpur. Tidak dinafikan, sememangnya wajar lebih banyak perlu dilakukan untuk membantu membangunkan industri seni persembahan tanah air. Satu perubahan paradigma diperlukan supaya warisan seni persembahan kekal relevan dalam meredah arus masa dan zaman. Seni persembahan sama ada tradisional maupun contemporary perlu dilihat sebagai satu komoditi yang mempunyai potensi dan nilai komersial yang tinggi. Tidak salah kalau kita rumuskan bahawa budaya popular yang selama ini dianggap sebagai musuh ataupun perosak budaya sebaliknya dilihat secara positif, di mana ia boleh dijadikan sebagai satu saluran untuk memberi nilai komersial kepada seni persembahan. Sampai sini saja episod kali ini. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami. Ribuan terima kasih kepada tetamu kami, Muhammad Yunus Zainal Abidin dan Raziman Sarbini kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah. Terima kasih juga kepada penaja lokasi kami, Maverick Studios di Petaling Jaya. Saya Tony Yusof. Kita jumpa lagi di minggu depan di dalam Dunia Insan Kreatif.